Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afika Zahira binti Muhammad Said akan berkongsi tentang COVID-19 yang berlaku di Malaysia dan kesannya kepada ekonomi. Pertama sekali, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit coronavirus 2019 yang boleh menyebabkan penyakit akut pernafasan teruk dan virus ini memberi mimpi buruk kepada seluruh isi dunia kerana ia adalah penyakit yang telah mengancam nyawa manusia. Wabak COVID-19 ini mula dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 11 Mac 2020. Secara umumnya, pandemik ini dikenali sebagai wabak penyakit yang tersebar dengan begitu cepat hingga merentasi sempadan seluruh dunia. Penularan wabak coronavirus ini didapati berpunca daripada kelawar kemudian menjangkiti manusia. Penyakit ini hampir serupa dengan coronavirus SARS, Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS atau Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Penularan virus COVID-19 ini begitu cepat telah merabut nyawa manusia manakala ratusan ribu disahkan positif COVID-19. Selain itu, penyakit ini dianggap virus yang paling mudah berjangkit antara seseorang individu dengan individu lain sehingga menimbulkan gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas. Kebanyakan pembawa virus ini akan mengalami komplikasi seperti radang paru-paru dan sindrom kesukaran bernafas. Justru, rawatan awal pesakit boleh menemui maut. Tambahan pula, COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu disebabkan oleh titik pernafasan seperti bersin, batuk dan serta sentuhan pada permukaan yang dicemari. Malah virus ini lebih mudah disebar oleh masyarakat yang sinonim hidup dalam satu kelompok yang besar. Saudara-saudari yang saya kasihi, penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan pelajar. Ramai yang menggunakan aplikasi dalam talian seperti Google Classroom, Cikgu Tube dan Zoom untuk melaksanakan pembelajaran di rumah atau home-based learning. Tidak kurang juga cikgu yang menggunakan WhatsApp dan Telegram. Dan saya diberitahu ada juga cikgu yang menyampaikan latihan sukan secara online. Namun saya sedar bahawa masih ada kekangan dalam melaksanakan. Pandemik COVID-19 telah banyak mengubah kehidupan manusia pada hari ini. Dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, setiap individu yang tidak mempunyai peranan khusus dalam perkhidmatan utama perlu berada di rumah masing-masing, kurangkan pergerakan dan kurangkan bersentuhan iaitu kontak. Penularan wabak COVID-19 memberi impak kepada sektor pendidikan. Kebanyakan negara telah mengarahkan penutupan sementara institusi pendidikan sebagai sebahagian daripada langkah membendung penyebaran COVID-19. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac dan semua sekolah dan institusi pendidikan diarahkan tutup sementara waktu. Penutupan menyebabkan gangguan besar-besaran terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta memberi kesan jangka panjang terhadap sektor pendidikan. Di peringkat pendidikan tinggi, universiti awam dan institusi pendidikan tinggi swasta lebih terkesan kerana pensyarah dan staf universiti diminta untuk bekerja dari rumah, manakala pelajar tidak dibenarkan untuk menghadiri kuliah di kampus. Pelajar terpaksa meneruskan pengajian secara atas talian sepenuhnya untuk tempoh masa yang agak lama. Ini menimbulkan kesukaran kepada pelajar yang mempunyai masalah sambungan akses internet. Justru, Kementerian Pengajian Tinggi bertegas untuk mengambil kira kepentingan pelajar supaya tidak ada pelajar yang ketinggalan untuk sesi pembelajaran dalam talian dengan menyediakan kemudahan internet 1 GB kepada orang ramai untuk kemudahan mengakses internet.
Bagaimanapun, pandemik COVID-19 ini memberi peluang kepada rakyat untuk mengubah sistem pendidikan yang ada menjadi lebih baik pada masa hadapan. Tren pendidikan global menjadi cabaran kepada kerajaan untuk memastikan pembelajaran boleh diteruskan walaupun tidak hadir ke sekolah. Negara telah beralih kepada pembelajaran dalam talian sebagai alternatif kepada kaedah pembelajaran secara bersemuka dalam bilik darjah atau kuliah supaya pembelajaran boleh diteruskan. Sistem pendidikan negara berubah ke arah pengajaran dan pembelajaran yang dipandu teknologi digital dan menerima pakai pendekatan yang fleksibel dan interaktif. Cara pembelajaran telah pun berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Walaupun terdapat banyak cabaran yang perlu diatasi bagi mengoptimalkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi, krisis ini telah mengubah sistem pendidikan yang ada bagi mewujudkan sistem pendidikan yang kekal berinovasi dan berteknologi pada masa hadapan. Impak penularan wabak COVID-19 tidak lagi terhad kepada risiko kesihatan yang boleh mengundang kehilangan upaya dan nyawa, namun turut menyumbang secara langsung terhadap kerencatan aktiviti ekonomi dalam aspek permintaan, pengeluaran, pelaburan dan pendapatan. Secara umumnya, terdapat 5 kesan rantaian ekonomi yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia dan turut menjejaskan ekonomi Malaysia. Pertama, sektor penghilangan yang terjejas dengan penutupan operasi menyumbang kepada pemberhentian pekerja dan penawaran barangan yang terhad di pasaran. Kedua, sektor pelancongan dan pengangkutan yang terjejas dengan pembatalan tempahan menyumbang kepada kerencatan ekonomi dalam sektor perkhidmatan. Ketiga, sektor komoditi yang berdepan dengan kejatuhan harga akibat kejatuhan permintaan di peringkat dunia, khususnya minyak mentah, sawit dan getah. Keempat, sektor pekerja dan pengguna yang diarahkan bercuti atau berdepan dengan sekatan pergerakan iaitu movement control menyumbang kepada kelemahan permintaan dan perbelanjaan. Dan yang terakhir, kelima, pasaran kewangan dan mata wang yang berdepan dengan ketidaktentuan global serta pemindahan modal daripada pasaran yang berisiko tinggi. Lebih membimbangkan adalah kesan ekonomi yang terpaksa ditanggung oleh golongan tinggi rentan dalam kalangan B40 dan M40 yang berdepan risiko kehilangan pendapatan, pemberhentian kerja serta ketidakcukupan rawatan dan makanan dan menjejaskan kehidupan seharian. Seterusnya terdorong untuk terjebak dengan hutang. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, menjangkakan kes COVID-19 akan meningkatkan kadar pengangguran terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Namun begitu, terdapat sektor tertentu yang mendapat kesan positif di sebalik kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan ini. Antaranya portal pembelian online seperti Lazada, Shopee dan penghantaran makanan seperti Foodpanda dan GrabFood menunjukkan potensi yang amat besar terhadap masa depan ekonomi digital seperti ekonomi di negara Malaysia. Daripada gambar rajah cara ini, dapat dilihat sepanjang COVID-19 melanda Malaysia, peningkatan mendadak pada jumlah pengangguran berlaku sehingga membawa kepada jumlah sebanyak 2.5 juta orang. Ini berikutan terlalu banyak syarikat yang terjejas sehingga ada di antaranya yang mengalami pengurangan pendapatan sehingga 50% berbanding kadar keuntungan biasa. Jumlah pekerja yang diberhentikan akibat daripada impak ekonomi semasa wabak pandemik ini juga boleh dikatakan menjadi 2 kali ganda berbanding tahun lalu. Awal Februari tahun lalu, data daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang didedahkan Parlimen pada 2016 mendapati daripada keseluruhan 51,000 graduan ijazah yang dihasilkan daripada 21 universiti sektor awam dan 38 universiti swasta, hampir 60% daripadanya menganggur setahun selepas tamat pengajian membawa kepada jumlah 30,600 orang graduan. Manakala lebih daripada 5,000 orang pelajar siswaza yang menduduki program doktoral setiap tahun yang membawa kepada jumlah pemegang PhD setiap tahun adalah seramai 60,000 menjelang tahun 2023. Kerajaan telah melaksanakan dasar yang menyokong persekitaran mesra perniagaan dan pada masa yang sama memacu pertubuhan perniagaan, terutama membabitkan syarikat kecil dan sederhana yakni PKS. Jika sebelum ini hanya kira-kira 10 hingga 20% PKS yang menggunakan teknologi digital sepenuhnya dalam perniagaan,
Namun, angka ini dijangka meningkat sehingga 40% selepas PKP berakhir. Selepas COVID-19 berakhir, jangkaan terhadap tabiat pengguna akan berubah. Justeru, pengguna akan memilih untuk membeli dalam talian seperti yang dipraktikkan ketika PKP. Ini adalah perniagaan cara baru atau model perniagaan normal baru. Syarikat perlu mengubah set minda mereka kepada digital kerana perniagaan tradisional tidak akan berkesan lagi. Mengulas kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu kerajaan mempercepatkan proses pendigitalan masyarakat sebagai langkah adaptasi kepada normal baru pada masa depan semasa pasca penularan wabak COVID-19. Proses pendigitalan akan membabitkan pelbagai aspek termasuk pendidikan, urusan perniagaan atau e-dagang, e-kerajaan dan dalam kehidupan harian. Tinjauan yang dilakukan SNE Corp baru-baru ini mendapati pada minggu pertama PKP dilaksanakan, hanya 6% PKS menjalankan perniagaan dalam talian dan angka itu melonjak kepada 30% pada fasa ketiga PKP. Ini menunjukkan masa depan PKS adalah digital kerana selain mengurangkan kos operasi dengan bilangan pekerja yang sedikit, ia juga berupaya meningkatkan produktiviti syarikat. Kelebihan lain ialah perniagaan dalam talian menggunakan wang tunai berbanding kaedah tradisional yang memberikan hutang sehingga 3 bulan kepada peniaga. Ini menjamin aliran tunai syarikat yang baik. Sementara itu, PKS perlu berbincang dengan pekerja, pembekal dan pelanggan mengenai kaedah untuk mengatasi masalah disebabkan oleh pelanjutan PKP. Sekiranya syarikat mengalami kekurangan aliran tunai, mereka sewajarnya berbincang dengan pekerja untuk mengurangkan gaji buat sementara waktu. Dan apabila keadaan kembali pulih, syarikat boleh membayar semula tunggakan gaji itu. Jika pekerja tidak mahu bekerjasama dan menuntut pembayaran gaji penuh, maka ia akan membebankan syarikat dan majikan. Akhirnya, mereka terpaksa diberhentikan bekerja. Kesimpulan daripada saya untuk tajuk ini adalah justru semua pihak perlulah bekerjasama untuk menjayakan misi utama iaitu mengekang penularan wabak COVID-19 ini dengan menghentikan jangkitan keparasan terendah kerana ini saja yang dapat mengurangkan impak negatif COVID-19 terhadap ekonomi rakyat dan negara. Dengan adanya semangat usaha yang gigih, keutuhan sifat takwa dan tawakal yang jitu, kita dapat bersama-sama berjaya mengharungi krisis ini dengan bantuan ilahi. Tidak dilupakan juga kepentingan berdoa dan memohon bantuan Allah SWT ketika berhadapan dengan krisis ini dan merupakan sesuatu yang tidak harus dilupakan. Kita juga harus mendidik diri supaya sentiasa berpandangan positif terhadap sesuatu perkara walaupun perkara itu adalah sesuatu yang memberikan kesan buruk kepada diri. Menghayati dan menghargai hikmah di sebalik krisis ini merupakan pendekatan yang harus kita ambil dalam usaha kita mengharungi cabaran COVID-19 ini. Oleh itu, setiap individu wajib mengambil langkah mencegah pencegahan awal daripada dijangkiti wabak COVID-19 ini, di samping dapat membantu negara daripada dijangkiti dan kembali pulih seperti sedia kala. Ingatlah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Sekian daripada saya. Terima kasih.